Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera diucapkan kepada semua. Okey, kita bersyukur kita kerana dapat bertemu sekali lagi. Dan pada kali ini untuk khusus TITAS, Tamadun Islam, Tamadun Asia, kita akan masuk bab yang baru iaitu Tamadun India. Baik, bila melihat kepada tamadun India, ini juga adalah salah satu tamadun yang wujud dan gah satu ketika dulu, dan pada bab kali ini akan membincangkan secara ringkas kelahiran tamadun India, dan ia juga membincangkan bentuk masyarakat dan budaya tamadun India, kepercayaan dan nilai-nilai murni, pencapaiannya dalam pelbagai bidang, interaksi dengan tamadun lain serta relevansinya di Malaysia. Baik, hasil pembelajaran setelah mengikuti tajuk ini, pelajar akan dapat mampu menghuraikan sumbangan tamadun India kepada peradaban dunia. Ini yang pertama. Yang kedua, mampu mengenal pasti aspek tamadun India dalam tamadun Melayu. Berikut adalah kandungan topik yang akan kita selusuri, yang akan kita explore bersama-sama daripada 4.1 sejarah ringkas kelahiran tamadun India, 4.2 masyarakat dan budaya dalam tamadun India, 4.3 kepercayaan pandangan semesta, nilai-nilai murni dan dalam tamadun India, 4.4 pencapaian dalam pelbagai bidang. Okey, 4.5 tamadun Islam di India, 4.6 interaksi tamadun India dengan tamadun lain dan relevansinya di Malaysia. Baik, ini adalah gambaran bagaimana secara ringkas kelahiran tamadun India. Ya, di manakah India? Okey, di sini. Kan ini adalah India, negara tamadun India. Okey. Alright. Sini. Menghala sampai ke Bangladesh. Okay. Sampai ke Kashmir. Di sini adalah di Pakistan. Agak besar sebenarnya tamadun India ini. Okay. Dia ada pecahan-pecahan. Kalau sekarang ni ada bandar-bandar dia lah. Uttar Pradesh. Ada di mana? Punjab. Di Kashmir. Okay. Di Jaipur. Mumbai. Bombay. Okay. Dan okey, sampai ke sebelah barat sini. Okey, ini pula yang berdekatan dengan Bangladesh. Okey. Bangladesh. Ini pula Nepal. Okey. Baik. Okey, ini juga salah satu peta yang mudah untuk kita nampak lagi. Okey, Sri Lanka di bawah sini. Sri Lanka di bawah sini. Okey, di bahagian selatan ya. Dan agak besar sebenarnya tamadun India ini, dan Pakistan di sini. Okey, Afghanistan. Ini adalah Kashmir yang jadi wilayah yang jadi perebutan antara India dan juga Pakistan ketika ini. Okey. Baik. Jadi kita akan melihat kepada zaman awal, zaman pertengahan dan juga zaman moden. Baik, zaman awal ataupun kita lihat pada awal kemunculan tamadun India ini. Okey, bermula daripada zaman prasejarah, daripada tahun 100,000 sebelum Masihi, okey, sehingga 1000 sebelum Masihi. Okey. Baik, kemudian zaman proto sejarah daripada 3000 sebelum Masihi sehingga 1500 Masihi. Okey, dan zaman sejarah awal, okey, bermula pada zaman 1500 sebelum Masihi. Okey, kalau kita lihat proto sejarah ini, adanya tamadun Lembah Indus iaitu penemuan di kawasan Mohenjo-daro dan juga Harappa. Okey, kemudian zaman sejarah awal adanya zaman Vedic, Empire Maurya, Empire Gupta iaitu utara India, itu yang disebut sebagai satu tempat yang keemasan. Okey. Zaman Sanggam selatan India yang kaya dengan sastra. Okey. Di mana kita lihat dahulu tamadun Lembah Indus pada tahun 3000 sebelum Masihi hingga 1500 sebelum Masihi, di mana pencapaian tamadun Lembah Indus ini mencapai satu tahap tamadun yang tinggi termasuk bidang pertanian, pertukangan dan juga organisasi. Malah dalam masa yang sama juga mahir dalam perancangan bandar,
dan juga peraturan kesihatan. Kalau kita dapat lihat ni, kalau bandar itu hidup dengan terancang dan adanya peraturan kesihatan, maksudnya dari sudut ilmu pengetahuannya adalah tinggi. Tahap dia. Baik, dan aktiviti pertanian dan juga penternakan adalah aktiviti utama. Jadi budaya Indus mula mengalami kemerosotan dia. Dia jatuh dia punya performance dia dengan kedatangan kaum Aryan. Kaum Aryan pada sekitar tahun 1500 sebelum Masihi, yang dengan itu muncul peradaban baru di barat laut India. Di manakah barat laut India? Di sebelah mana? Di sebelah, kalau kita tengok di ni, kalau barat laut India ni lebih kurang di kawasan atas, atas sini. Nanti kita akan telusuri sama-sama. Kemudian kita lihat pula kepada zaman Vedic. Sejarah zaman Vedic ini, penghijrahan masuk bangsa Aryan dan berlaku pertemuan budaya dengan penduduk tempatan yang melahirkan budaya Indo-Aryan. Orang-orang Aryan telah mencipta teks-teks agama atau Veda-Veda, dan kitab terawal adalah Rig Veda. Ini adalah kitab terawal yang digunakan. Peradaban Indo-Aryan banyak menyumbangkan elemen-elemen spiritual. Sebab apa? Dia berkaitan dengan agama. Baik. Kemudian pula zaman Maurya. Sejarah zaman Maurya bermula sistem pemerintahan bercorak empire di mana kegemilangan dalam banyak bidang termasuklah keagamaan yang melibatkan agama Buddha dan juga Jainism. Jadi peristiwa penaklukan Kalinga telah menyebabkan Asoka Piyadasi memeluk agama Buddha. Bila ketuanya telah memeluk agama Buddha, secara tak langsung akan mempengaruhi rakyatnya. Dan ketika itu muncul kitab Arthasastra, iaitu teks berkaitan dengan kerajaan dan juga ekonomi. Ini ketika zaman Maurya. Kita lihat pula kepada zaman Gupta. Dikenali sebagai zaman klasik atau zaman keemasan, dan perkembangan dalam kesusasteraan Hindu dan dalam bidang seni bina kuil juga menerusi aspek kesenian dan juga sains. Beberapa karya yang sangat terkenal dicipta iaitu Shankutala dan juga Kamasutra. Ini adalah hasil karya yang telah wujud ketika itu. Kemudian kita lihat zaman Muslim. Sejarah zaman Muslim bermula bila Islam meletakkan batu asasnya yang pertama pada abad ke-8 melalui Muhammad Al-Qasim yang telah berjaya menguasai wilayah Sind pada tahun 706 Masihi, iaitu pada 87 Hijrah. Jadi peringkat awal kedatangan Islam adalah dalam bentuk hubungan perdagangan yang turut membabitkan penyebaran Islam secara tidak langsung. Ini pada zaman Muslim. Dan pada peringkat kedua, kedatangan Islam dalam bentuk penaklukan. Jadinya di peringkat 1, di peringkat 2 yang dilakukan oleh orang-orang Islam yang terdiri daripada bangsa Turki, Afgan dan juga Mongol. Ini caranya bagaimana berlakunya penaklukan, ataupun kita kata penyebaran Islam itu. Kemudian zaman moden, sejarah zaman moden bermula dengan kedatangan dan penaklukan Portugis pada tahun 1498 hingga 1510, Belanda pada tahun 1602 dan Perancis pada 1664. Kemudian bertukar pula kepada penaklukan British pada tahun 1750, dan British bahagikan India kepada 3 bahagian, iaitu Bengal di timur, Bombay di barat dan juga Madras. Baik. Dan seterusnya memperkenalkan sistem pendidikan Inggeris, reformasi sosial dan agama, amalan dan juga adat,
yang tidak sesuai. Ini juga berlaku di tanah Melayu dan perkara ini juga turut berlaku juga di mana? Di tamadun India. Dan British buat apa lagi? Memperbaiki kedudukan wanita. Yang mana sebelum ini tradisi kaum India agak sedikit mengawal keadaan wanita. Okey, dan yang seterusnya membentuk pentadbiran moden dan juga dasar perdagangan yang menguntungkan Inggeris. Inilah perkara yang berlaku pada zaman moden. Yang banyak untung adalah British. Jadi waktu itu tamadun India tidak dapat banyak perkara yang menguntungkan. British menakluk kawasan demi kawasan di India tanpa menghormati tradisi pemerintahan tempatan. Akibatnya, bila tidak dihormati, berlakunya pemberontakan. Pemberontakan sosial pada tahun 1857. This one. Dan akhirnya, British telah membahagikan India kemerdekaan pada tahun 15 Ogos 1947. India dibahagi dua, iaitu India untuk Hindu dan juga Pakistan untuk Muslim. Kalau kita tengok peta tadi, yang mana kalau India, sebelah sini adalah apa? Pakistan. Ini adalah Pakistan. Dan sini pula adalah apa? Kashmir. Yang menjadi rebutan antara India dan juga Pakistan. Baik, pembahagian ini juga turut berlaku di tamadun Melayu sebenarnya. Di mana kalau kita lihat tamadun Melayu, ini adalah Semenanjung, dan ini Sabah Sarawak. Indonesia, Pulau Jawa dan pulau-pulau yang lain lagi semua ni, dia dibahagi dua. Atas ni British, di bawah ini adalah milik Indonesia. Dibahagi dua. Baik. Senario wilayah Islam di India selepas kemerdekaan, Pakistan dibahagikan kepada dua wilayah, iaitu Pakistan Timur, Pakistan Barat. Dan berlakunya peperangan antara Pakistan Timur dan juga Pakistan Barat, dan terbentuklah dua buah negara yang merdeka dan juga terpisah. Pakistan Timur ditukar nama kepada Bangladesh, Pakistan Barat menjadi Pakistan. Inilah ceritanya. Jadi kita dapat lihat daripada gambar ini, Indian culture, pinnacle of human civilization. Dan bagi masyarakat India, masyarakat Aryan telah berpindah ke India setelah kejatuhan tamadun lembah Indus. Masyarakat Aryan ini berasal daripada Asia Tengah seperti Iraq dan juga Iran, iaitu tamadun Mesopotamia. Tamadun awal dari Asia Tengah mempunyai hubungan dengan ajaran nabi-nabi yang terdahulu. Jadi penghijrahan ini menyebabkan terbentuknya peradaban baru, iaitu Indo-Aryan. Dan pembahagian masyarakat mengikut wilayah, apa yang berlaku adalah bagi masyarakat Indo-Aryan ini di India Utara, Dravida di India Selatan, Gurkha, Bhutia dan juga Khasi di Gunung Himalaya, Mundas, Bil dan juga Kol merupakan masyarakat asli. Dan budaya masyarakat hidup India ini, kita dapat lihat bagaimana budaya hidup mereka yang ada 4 perkara, iaitu yang pertama melalui sistem kasta, yang kedua peringkat kehidupan, yang ketiga objektif kehidupan, yang keempat kedudukan wanita. Bagi kehidupan berkasta ini terdapat 4 kasta utama, iaitu adanya Brahmin, yang merupakan golongan intelek, ahli agama yang mereka ini mengendalikan kuil. Kemudian Kshatriya merupakan pemerintah, pentadbir, tentera yang untuk mempertahankan negara. Dan Vaishya terdiri pada pedagang, peniaga dan mereka ini menjana ekonomi dan juga kekayaan. Dan seterusnya kasta bawah sekali adalah Sudra, iaitu yang menjadi buruh dan juga petani. 3 kasta teratas ini adalah masyarakat Aryan. 3 kasta.
1, 2, 3 Brahmin, Ksatria dan juga Vaishya ini daripada masyarakat Aryan. Sudra merupakan masyarakat tempatan. Dan sekatan berlaku di mana Sudra dilarang belajar Veda. Kan? Sudra ni dilarang belajar Veda. Sebab apa? Veda ini dipegang oleh pihak Brahma, okey, Brahmin. Okey, dan tidak boleh tukar kasta. Maksudnya kalau nak tukar kita punya mobiliti sosial ni, katakan daripada P20, M40, B40, okey, kita boleh contoh dengan ilmu sebagai contoh, dia boleh naik okey, daripada B40 naik M40 naik jadi T20. Okey, dan tidak digalakkan berkahwin campur. Daripada Sudra ni nak kahwin dengan Ksatria tak digalakkan. Okey, Ksatria nak kahwin dengan Sudra tak digalakkan juga. Okey, baik. Kehidupan berkasta ini ada falsafahnya yang mana ia menjana kebahagiaan masyarakat. Dan setiap golongan masyarakat memainkan peranan masing-masing yang tersendiri. Kegagalan mana-mana golongan menggambarkan kelemahan masyarakat dan juga negara. Alright. Okay, dan kemudian kita lihat asrama dharma yang mana membahagikan kepada 4 peringkat kehidupan, iaitu bermula dengan Brahmacharya, iaitu daripada zaman kanak-kanak, remaja dan juga belia, iaitu peringkat mempelajari ilmu pengetahuan. Okay, kemudian Grasta, iaitu berumah tangga dan juga bekerja. Kemudian Vanaprahasta, iaitu pada tahap ini mereka bertapa dan juga bebaskan diri daripada duniawi, hal-hal dunia. Okay, fikir untuk kehidupan selepas mati. Okay, dan juga Sanayasa, ini adalah menyebarkan ilmu kepada masyarakat. Okay. Dan juga kita ada Purusharta, iaitu 4 objektif kehidupan. Apakah 4 objektifnya? Iaitu yang pertama Dharma, Aram, iaitu kepatuhan kepada moral dan kerohanian Hindu. Okay, melibatkan aspek kebahagiaan, kekuatan spiritual. Okay, kemudian Poru ataupun Arta, okay, bekerja untuk kekayaan dan berasaskan Dharma. Okay, jadi golongan ini membiayai golongan memerlukan seperti Sanayasa. Okay. Kemudian kita lihat pula kepada yang ketiga, Imbam, okay, Kama, yang mana cinta dan kasih sayang serta kepuasan nikmati harta benda. Jadi menggunakan kepuasan itu untuk kebaikan. Dan akhir sekali Vidu dan juga Moksha ini kesempurnaan rohani, hasil bebas diri daripada duniawi. Okay. Maksud dia kalau di sini kita boleh faham ini adalah golongan yang cintakan kepada kehidupan selain daripada dunia. Okey. Baik, bagaimana dengan kedudukan wanita? Kan, kedudukan wanita. Jadinya masyarakat Indo-Aryan ini pada zaman Veda awal mereka memberi kedudukan yang sama seperti lelaki. Okey. Zaman Veda awal. Kemudian beralih kepada zaman Veda akhir pada tahun 1000 hingga 500 sebelum Masihi, wanita dihadkan kepada aktiviti berumah tangga semata-mata, duduk di dalam rumah, kan? Duduk di dalam rumah sahaja. Okey, duduklah dalam ni. Okey. Kemudian mereka juga tak dibenarkan untuk membaca kitab suci. Lagi limit, kan, dihadkan menjalankan upacara keagamaan dan tidak boleh terlibat dengan pendidikan. Jadi wanita tidak berhak untuk hidup. Nampak tak dia punya kita panggil apa? Sekatan yang telah dikenakan. Tidak berhak untuk hidup setelah kematian suami. Dan ini merupakan adat suci, mereka dibakar bersama dengan mayat suami. Okey, ini yang berlaku pada zaman masyarakat Indo-Aryan. Okay. Dan masyarakat Dravida pula, macam mana kedudukan wanita pada ketika itu mengamalkan perkara yang sama seperti Indo-Aryan. Sama. Okay, sama dengan ni. Sama dengan masyarakat Dravida. Jadi bila datangnya Islam mengangkat martabat wanita. Sebenarnya bila suami mati, kan? Suami mati. Tinggallah si isteri.
kan mati. Isteri hidup seperti biasa. Teruskan hidup. Okay, kenapa perlu ditanam ataupun dibakar bersama-sama dengan suami? Itu adalah pandangan yang tidak tepat lah. Dan mungkin kepercayaan Indo-Aryan ketika itu. Baik, ada 4 agama dan kepercayaan dalam masyarakat India. Kita ada Hinduism, Buddhism, Sikhism dan juga Jainism. Baik, kita lihat pada Hinduism. Sejarah awal kemunculan agama ini sukar ditentukan kerana dianggap kepercayaan turun-temurun dan juga tidak ada pengasas. Bukti awal pengamalan agama ini ditemui dalam masyarakat tamadun lembah Indus, iaitu apa? Penemuan patung-patung dewi. Patung-patung dewi ini asalnya dipanggil Sanata Dharma, iaitu prinsip kerohanian yang kekal abadi. Dan perkataan Hindu digunakan orang Parsi. Jadi konsep ketuhanannya Trimurti, iaitu ada Dewa Brahman untuk Dewa Pencipta, Dewa Vishnu sebagai Dewa Pelindung, Dewa Shiva sebagai Dewa Pemusnah. Dan Omkara merupakan aksara suci bagi umat Hindu yang melambangkan Brahman atau Tuhan Sang Pencipta. Kitab-kitab suci Veda, adanya Rig Veda, Sama Veda, Yajur Veda dan juga Atharva Veda. Dan kitab-kitab tambahannya seperti Brahmanas, Upanishad, Upapurana, Bhagavad Gita. Dan konsep utamanya, kalau kita lihat Brahman ini Tuhan yang dibincangkan sebagai satu prinsip yang menyelubungi segala-galanya. Melibatkan roh duniawi. Kemudian Atman pula, roh individu dalam badan manusia yang bertujuan untuk diserapkan ke dalam roh duniawi. Kemudian karma merupakan perbuatan, pemikiran dan pertuturan yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan dan akibat yang akan dialami dalam kehidupan yang akan datang. Karma maksudnya apa? Katakan kalau buat baik, akan dibalas baik. Buat benda yang jahat akan dibalas kejahatan. Dia telah terima karmanya kan disebabkan kejahatannya. Maksudnya dia dapat baliklah balasan yang setimpal. Baik, samsara lingkaran kelahiran dan kematian yang dilalui oleh Atman. Samsara. Dia balik disambung dengan ni. Dan moksha pula pelepasan daripada kehidupan duniawi dan penyatuan dengan Brahman. Jadi tujuan Atman adalah untuk membebaskan diri daripada karma dan mencapai moksha. Kita lihat pula kepada agama seterusnya iaitu Buddhism. Pengasasnya adalah Siddhartha Gautama Buddha. Buddha ini menandakan seorang manusia itu telah mencapai taraf kesedaran kerohanian yang sempurna. Dan tak mengajar hal-hal ketuhanan, metafizik. Ajarannya berbentuk psikologi, etika yang berhubung rapat dengan kehidupan. Sedikit berbeza dengan agama ketuhanan sebab dia lebih pada apa? Psikologi dan juga etika yang hubung dengan kehidupan. Dan kitab yang digunakan pakai adalah kitab Tripitaka iaitu Sutaka Pitaka, Sutta Pitaka, Vinaya Pitaka dan juga Abhidhamma Pitaka. Dan 4 kebenaran mulia yang ada di dalam Buddhism ini adalah dukkha, itu penderitaan dan juga kesengsaraan, samudaya, punca dan sebab penderitaan, nirada, memadam api keinginan seperti cinta, nafsu, gila, kekayaan, dan lain-lain lagi. Marga iaitu jalan ataupun cara memadamkan api keinginan, iaitu 8 jalan yang betul. Jadi daripada itu, satu ajaran iaitu ahimsa, menolak penyiksaan serta pembunuhan. Walaupun untuk mengisi perut, seseorang itu tidak boleh membunuh binatang dan segala makhluk yang bernyawa. Dan itulah yang melahirkan golongan vegetarian. Vegetarian. Jadi Buddha turut menerima konsep karma. Inilah jalan benar, kebenaran kepercayaan yang benar. Satu, tujuan dan cita-cita yang benar, pertuturan percakapan yang benar, perbuatan tindakan yang benar, lagi hidup yang benar, usaha yang benar, fikiran yang benar, renungan kesedaran yang
benar. Okey. Jadi kita lihat kepada Jainism, siapakah pengasasnya? Pengasasnya adalah Mahavira, nama sebenarnya adalah Vardhamana, iaitu menggunakan kitab Ganipitaka, tidak mengakui kewujudan Tuhan tapi terima konsep karma dan juga samsara. Sebab dan akibat akan menentukan kelahiran semula roh-roh individu. Okey. Baik. Ajarannya terbentuk daripada 9 prinsip. 9 prinsip iaitu Navatattva. Okey. Apakah 9 dia? Okey, melibatkan jiwa ataupun jiva, iaitu roh yang ada dalam benda yang bernyawa. Macam kita kan, hidup ni ada roh. Okey. Bukan sekat fizikal saja, tapi roh ini yang akan menyebabkan kita bernyawa. Okey. Baik, ajiva, benda yang tak bernyawa seperti air, kayu, batu dan lain-lain lagi, punya karma, pahala hasil perbuatan yang baik. Pava, okey, iaitu dosa hasil perbuatan, fikiran, pertuturan yang jahat. Asrava, iaitu daya penarik, jalan dari mana jiwa dikotorkan dengan dosa. Banda, ikatan roh dengan keinginan dan juga kejahilan. Samvara pula mengelak diri daripada daya tahan diri daripada aliran masuk dosa. Okey. Mengelak diri ya. Katakan ni dosa, okey, tahan diri. Ada shield kat sini. Okey, dan inilah mengelak. Okey. Inilah yang dipanggil samvara. Okey, kemudian nirjava, penghapusan karma. Dihapuskan karma itu dan sidi pelepasan daripada kelahiran semula. Okey. Kemudian kita lihat pula kepada Sikhisme. Sikh. Okay. Muncul lewat abad ke-15 dan tertumpu di wilayah Punjab dan diasaskan oleh Kabir. Usahanya diteruskan oleh Guru Nanak dan Tuhan dipanggil dengan pelbagai nama seperti Rama, Hari, dan kitab yang digunakan adalah Granth Sahib, iaitu kitab Tuhan, dan mengambil elemen daripada Islam dan juga Hindu. Antara elemen Islam adalah penggunaan patung diharamkan, okay, sama macam Islam, menekankan penyembahan Tuhan dan juga penghapusan kasta. Bagi elemen Hindu pula yang berada dalam agama Sikh ini menerima idea kelahiran semula. Okay. Dan terdapat 10 guru yang berperanan dalam perkembangan agama ini, antaranya Guru Govind Singh yang mengasaskan Khalsa ataupun kumpulan pahlawan yang mengamalkan 5K. 5K itu bermaksud kos yang merujuk kepada rambut panjang, Kanga bererti sikat, Karpan ataupun Kanda iaitu pedang, okey, Kaca iaitu seluar pendek, dan juga Kara yang bermaksud gelang. Okey. Baik. Nilai dan etika utama Sikh, okey, melibatkan karma dan juga kesempurnaan rohani. Okey, karma iaitu balasan dan juga kesempurnaan rohani. Dari sudut karma, perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan kini dari segi perbuatan. Okey, ada 3 perbuatan atau action, ucapan ataupun speech, dan juga pemikiran. Okey, macam mana dia punya thinking dia akan menentukan kehidupannya yang akan datang. Semua ni akan apa? In future. Kehidupan yang akan datang. Jadinya, roh adalah elemen yang kekal abadi tapi terikat dengan perbuatan terdahulu yang akan menentukan kelahiran semula roh. Maksudnya roh, okay, dia akan ada fasa hidup. Kemudian akan berlaku fasa mati. Dan akhir sekali dihidupkan semula. Okey. Hidupkan semula roh tersebut. Jadinya kepercayaan kepada doktrin ini menggalakkan seseorang melakukan amalan yang baik. Sebab apa? Waktu hidup ni bila buat baik dan dimatikan, akhirnya akan dihidupkan semula dalam keadaan yang baik. Okay? Baik, apakah yang dimaksudkan dengan kesempurnaan rohani? Okay, dalam Sikh ini, itu jalan untuk capai kesempurnaan rohani ialah yoga. Kan, yoga penyatuan dengan Tuhan melalui
latihan rohani dan juga jasmani. Ini dalam Sikh. Berlakunya yoga, iaitu yoga ni untuk meditasi. Untuk meditasi ataupun untuk dia untuk dia menenangkan diri. Baik, yoga ini ada jenis yang pertama iaitu karma yoga, iaitu asihkan diri dan buat kebajikan kepada masyarakat, tidak pentingkan diri dan hidup sederhana. Baik, yang kedua bhakti yoga, buat kebaikan dan kebajikan sebanyak mungkin untuk dekatkan diri kepada Tuhan. Yang ketiga, jana yoga, iaitu gunakan ilmu pengetahuan kebijakan dengan cara amalan tata tertib keagamaan yang sangat ketat, di samping tanamkan semula sifat sabar dan juga menahan nafsu. Ini yang berlaku dalam kesempurnaan rohani Sikhisme. Jadi fatwa mengenai yoga menurut Islam ini, kalau dapat lihat, dia lebih menjurus kepada fatwa yang mengharamkan. Kalau setakat yoga saja, is okay untuk fizikal. Tapi apabila berlakunya penyatuan, di sini poin dia, penyatuan dengan Tuhan, perkara ini sudah tidak bertepatan dengan ajaran Islam. Tak bertepatan. Tapi agama Sikh dibenarkan, tak ada masalah. Baik. Dan pencapaian tamadun India dalam pelbagai bidang pula kita dapat lihat dalam bidang pendidikan, bidang sains, seperti matematik, astronomi, kalender, fizik, kimia, logam dan juga perubatan. Bidang kesenian seperti muzik, tarian, drama dan juga lukisan. Kemudian kita lihat bidang kesusastraan dan juga bidang bahasa, kesusastraan dan juga akhir sekali bidang seni bina. Dan bidang pendidikan ini dikuasai oleh kasta Brahmin, iaitu yang mempelopori dan juga menguasai kitab Veda ini. Dan di situ adanya penubuhan universiti untuk pencapaian peringkat ilmu, dan bila tiba pada zaman Islam berkembang dengan pesat, semua golongan dapat mengikuti pengajian dan bertambah lagi pusat pendidikan. Manakala pada zaman Inggeris pula, pendidikan Inggeris pula dikembangkan. Sebab Inggeris pun bila dia sediakan pendidikan dia, tujuannya adalah untuk sebarkan agama Kristian. Ini secara tak langsung. Walaupun dia mempelopori ataupun dalam penyebaran agama pendidikan Inggeris ni, dia lebih pada menunjukkan kepada moden. Tapi secara tidak langsung untuk sebarkan agama Kristian. Baik. Dalam bidang sains pula, dipecahkan kepada matematik, di mana pada ketika ini, tamadun ini diperkenalkan sistem angka sifar yang digunakan sebagai sunya. Algebra, sistem perpuluhan, trigonometri dan juga geometri yang menjadi asas dalam seni bina. Kemudian kalender pula berdasarkan perkiraan astronomi, dan muncullah kalender matahari. Dalam bidang sains seterusnya iaitu astronomi, Brahmagupta telah memperkenalkan hukum graviti dan berjaya menghitung dengan tepat ukur lilit bumi. Dan geofisika atau bidang ilmu kaji bintang adalah salah satu bahagian utama Rigveda, dan ia merupakan perkiraan astronomi yang digunakan pada awal menentukan tarikh dan masa bagi upacara pengorbanan. Jadinya, dari aspek fizik pula, alam semesta ini dipercayai mengandungi 5 elemen, iaitu tanah, angin, api, air dan juga angkasa. Dan dunia ini ada 5 elemen asasnya adalah bumi, api, udara, air dan juga gelombang. Kita beralih kepada bidang seterusnya adalah kimia. Kajian tertumpu kepada peleburan logam. Macam mana logam itu dileburkan. Dan bermula juga ketika itu pembuatan wangian, perfume dan juga pewarna. Dan di sini juga pembuatan ubat. Dan untuk makluman bersama, kalau kita lihat tamadun India sekarang ini antara supplier besar, pembekal besar juga berkaitan dengan ubat-ubatan.
Okey. Dan Malaysia pun ambil cukup banyak ubat daripada India. Okay. Kemudian pengetahuan kimia tak digunakan untuk mengubah dan menjadikan logam besi kepada emas seperti yang dilakukan di Eropah. Dia tak sama macam yang Eropah lakukan. Okay. Logam kalau kita lihat terbukti dengan penggunaan Iron Pillar of Delhi atau menara besi tiang. Okay. Tiang besi di Delhi berdekatan dengan kutub minar yang dibuat pada 5 Masihi. Baik, dari sudut perubatan, ilmu perubatan India bermula pada zaman Vedic yang dikenali sebagai seni ilmu sihir. Kan? Seni ilmu sihir dan unsur-unsur perubatan seperti fisiologi, okay, pembedahan, pernafasan melalui amalan yoga, reproduksi manusia, itu sistem pembiakan, farmakologi, okay, dan perubatan binatang telah wujud sebelum tahun Masihi. Jadi teks-teks perubatan India seperti Charaka daripada kurun pertama hingga kurun kedua dan juga Susruta pada kurun keempat dianggap setaraf dengan Hippocrates dan juga Galen. Okay. Kemudian kita lihat pula kepada bidang pertanian, bidang muzik. 4 kategori dalam alat muzik iaitu tata yang berkaitan dengan tali, avanada iaitu berkaitan dengan drum, gana iaitu berkaitan dengan solid ataupun ideophone dan juga susira dalam bentuk angin. Dan ini berbeza dengan India Utara dan juga India Selatan. Di mana India Utara, okay, dia menggunakan sitar, sahnai dan juga tabla. Manakala India Selatan menggunakan karnataka. Okay. Dan tarian yang tulen adalah mempunyai pergerakan daya tangan, kaki, tangan, muka dan juga perasaan. Okay. Antara drama yang terkenal pula adalah drama Sakuntala. Kan drama Sakuntala. Okay. Kemudian kita beralih pada dinding. Okay. Lukisan. Lukisannya terletak di dinding istana, ruang dalaman rumah golongan kaya dan juga kuil. Dan ia juga adalah hasil daripada pengaruh epik klasik Ramayana dan juga Mahabharata. Okey, kita beralih pula kepada bahasa. Lebih 325 bahasa dan 750 logat. Okey. Tapi hanya 14 sahaja yang jadi bahasa utama dan diperakukan oleh perlembagaan, antaranya Hindi, okey, cerita Hindustan, cerita Tamil kan, menggunakan bahasa Tamil, Punjabi, Malayalam dan lain-lain lagi. Okay. Dan bahasa Indo-Arya menggunakan Sanskrit seperti Hindi dan juga Kashmiri. Bagi bahasa Dravida menggunakan daripada bangsa Telugu, Tamil dan juga Malayalam. Kemudian bahasa Urdu, okay, dan seterusnya bahasa Inggeris. Okay, kita tengok kesusastraan pula. Okay, kesusastraan pula berkaitan dengan Indo-Arya, Vedic dan juga Epic. Okay, kemajuan seni bina pula merangkumi binaan, ukiran gua, kuil dan juga duit shilling. Okay. Dan zaman Maurya adalah zaman ketika mana seni bina dan juga seni ukir ini berkembang dengan sangat maju. Dan tiang Asoka antara kemegahan seni bina ukir India. Dan zaman Gupta adalah seni bina lebih cemerlang di mana zaman Islam ini bergabung adanya dengan unsur Parsi dan juga dengan unsur Hindu dan ia berkembang dengan sebaiknya. Okay, ini adalah bidang seni bina yang mana pertama ini adalah Taj Mahal yang terletak di Agra dan dibina di zaman Shah Jahan. Okay, kemudian Agra Fort di India, kan cantik ni, Taj Mahal, yang mana dalamnya tidak menggunakan lampu dan ia sumber cahayanya daripada marmar yang dibina. Okay. Sumbangan Islam kepada tamadun India, okay, sumbangan dari sudut keagamaan, politik dan juga pemerintahan, sosial, ekonomi, intelektual, seni bina, bahasa dan kesusastraan dan juga kesenian. Kita tengok yang pertama di mana dari segi agama kedatangan Islam pada tahun 650 Masihi menerusi penaklukan Balukistan, okay, 712 menerusi penaklukan Sindh. Pada abad ke-16 penaklukan hampir seluruh India oleh kerajaan Mughal. Okay.
Dan dari sudut keagamaan, ajaran akidah keimanan ini melibatkan 150 juta penduduk India menganut agama Islam. Dan apa yang berlaku adalah yang mana Islam juga ajaran tentang kebersihan. Jadi penganut Hindu menganggap kotoran sebahagian daripada ibadah yang menyampaikan seseorang hamba kepada alam nirwana. Okay. Dari sudut politik, melibatkan beberapa dinasti, iaitu dinasti Subaktigin yang pertama, dinasti Hamba iaitu Kesultanan Delhi, dinasti Khilji, dinasti Tuluk, dinasti Said, dinasti Lodi dan juga dinasti Babul Mughal. Okay. Yang mana kita lihat Subaktigin merupakan kerajaan Islam yang pertama dan zaman kemuncak di bawah Sultan Mahmud Al-Ghaznawi, dan pemerintahan Abbasiyah telah menggenarkan Yamunid Daulah dan sumbangannya menguasai sebuah wilayah yang luas di India dan menjadi aset penguasaan Islam terutamanya di bahagian India Utara. Kemudian kerajaan Ghuri diasaskan oleh Alauddin Hussein Al-Ghuri dan sumbangannya adalah menyatukan masyarakat India di bawah kekuasaan Islam, di mana ianya memberi kebebasan beragama kepada rakyat. Dan ia juga menjalankan keadilan tanpa mengira bangsa dan juga agama. Dalam masa yang sama mendirikan masjid dan memajukan ilmu pengetahuan. Okey, baik. Kita lihat pula kepada kerajaan Khilji. Kerajaan Khilji adalah kerajaan yang nombor 2. Nombor 3. Diasaskan oleh Jalaluddin Khilji, seorang Afghanistan menghadapi tekanan kaum Hindu serta tentera Mongol, dan sumbangannya menetapkan harga barang, reformasi kutipan cukai. Gandum dihantar dan juga disimpan di Delhi, membangunkan tanah terbiar, mempertahankan negara daripada ancaman Mongol dan Turki serta meluaskan wilayah Islam hingga ke selatan Dhaka. Kemudian yang keempat, kerajaan Tughlaq diasaskan oleh Gitauddin Tughlaq dan sumbangannya mengadakan perubahan besar pada dasar cukai serta reformasi tanah dan mengadakan perubahan dasar-dasar kewangan dengan mengambil contoh sistem kewangan Cina dan Parsi. Namun gagal kerana apa? Wujudnya mata wang palsu. Dalam masa yang sama memindahkan ibu kota Delhi ke Divagiri pada tahun 1327 Masihi. Beralih kepada kerajaan Mughal, pimpinan bangsa Mongol diasaskan oleh Zahiruddin Muhammad Babur, keturunan Mongol, disebut juga sebagai nama kerajaan Babur, iaitu nama pengasas, dan juga Mughal ataupun Mughul. Mughal adalah versi Indo-Aryan dari Mongol dan agama rakyat Mughal adalah Islam. Agama dia adalah Islam. Ini adalah yang kelima. Keenam, sudah tamat. Okey, kita dapat tengok macam mana pemerintahan Mughal. Pemerintahan Mughal tadi, Zahiruddin Muhammad, kemudian Humayun, Akbar, Jahangir, Shah Jahan, Aurangzeb. Shah Jahan ni lah yang bina Taj Mahal. Baik, kita dapat tengok besar dia punya keadaan sampai ke Sri Lanka. Kemudian Zahiruddin Babur, sejarah kedatangan Mughal di India bermula dengan kejatuhan Tughlaq. Sumbangannya menyatukan padukan kekuatan pemimpin Islam yang berpecah, menjatuhkan kerajaan Lodi dalam perang Panipat serta mengalahkan orang-orang Rajput dan juga Afghan. Kemudian Humayun mewarisi pemerintahan ayahnya Babur, mempunyai peribadi yang tinggi, terpelajar dan bijak mengatur strategi. Sumbangannya mengatur tentera yang kucar kacir sehingga mengalahkan Lodi, dan perpecahan di kalangan musuhnya memulihkan dia menawan Delhi. Sikap toleransi terhadap mazhab lain, itu yang dilakukan oleh Humayun. Dan Akbar pula merupakan seorang tokoh yang kontroversi dan mewarisi ayahnya Humayun ketika berusia 14 tahun, sangat muda, dan kegiatannya meliputi bidang keagamaan dan juga politik.
Jadi dari sudut persumbangan dia, berlakunya penaklukan yang mana beliau telah dibantu oleh Bayran Khan, iaitu wazir ayahnya dulu. Okay. Dan dalam usaha penaklukan dia menumpukan bahagian tengah India, seterusnya ke utara dan ke selatan India. Jadi kalau kita lihat dari sudut sistem pentadbiran, okay, dia bercorak autokrasi. Autokrasi ini dia lebih kepada tidak mengamalkan demokrasi. Maksudnya ketua kuasa itu milik mutlak kepada dia. Okay. Dan akhbar ini mengasaskan agama baru, din ilahi, menghancurkan ajaran Islam yang asal. Okay. Sedikit terpesong lah. Dan ajaran yang halalkan yang haram dan haramkan yang halal. Maksudnya apa yang haram, okay, sudah jadi halal. Okay. Dan apa yang haram, apa yang halal, okay, diharamkan. Okay. Dan asas akidahnya tersimpul pada ilahi akbar khalifatullah. Okay. Dan semua agama punya prinsip yang baik dan menghormati penyembahan api. Zoroaster. Dan penterjemahan kitab Injil dan menghormati konsep Trinity serta melarang penyembelihan lembu. Okay. Hindu. Okay. Dan judi dan arak dihalalkan, poligami diharamkan serta ulama dipelekehkan. Ni dah bermula lah orang kata apa, agama yang sedikit berbeza ataupun sedikit terpesong lah daripada ajaran Islam yang asal. Okay. Kemudian Jahangir mengadakan peraturan negara yang dikenali sebagai Rukun 12 dan sumbangannya menghapuskan pemberontakan anaknya Khusrau dan menghapuskan pemberontakan Sher Afgan dan mengamankan negara daripada ancaman kaum Rajpur dengan kerjasama anaknya yang ketiga iaitu Shah Jahan. Okay. Shah Jahan pula zaman keemasan bagi kerajaan Mughal di India, sumbangannya tidak ada ancaman luar yang serius dan dapat menyusun tentera yang setia. Dari sudut ekonomi, ekonominya berkembang, wujud kegiatan import, ekspor dengan Asia Barat dan juga Eropah. Banyak melakukan pembinaan bangunan yang tinggi mutunya. Contohnya seperti Taj Mahal dan juga Masjid Mutiara. Dan dalam masa yang sama juga menggalakkan kegiatan kesusastraan. Okay. Ni Shah Jahan yang bina Taj Mahal. Okay. Aurangzeb merupakan putera kepada Shah Jahan, seorang pemerintah yang soleh. Sumbangannya iaitu menyatukan seluruh daerah yang lemah dan mencapai daerah kekuasaan yang terbesar di India, menghapuskan saki-baki ajaran din ilahi seperti mengharamkan judi, arak dan lain-lain lagi. Jadi, ia juga turut mengadakan jabatan khas untuk mengawal dan juga membangunkan masjid-masjid. Jadi kesimpulan yang dapat dibuat berkaitan dengan politik ini, kerajaan yang mempunyai pengaruh besar dalam menjalankan pemerintahan India, Islam di India adalah dinasti Subaktigin, dinasti Hamba ataupun Kesultanan Delhi dan juga dinasti Babul Mughal. Dan ada juga diwujudkan jabatan khas untuk mengawal dan membangunkan masjid seperti yang dilakukan oleh Aurangzeb. Dah satu buka dalam pelantikan pegawai kerajaan di mana Islam telah dianuti lebih kurang 150 juta penduduk India selama 800 tahun sehingga jatuh ke tangan Inggeris pada tahun 1857. Jadi selepas kejatuhan India telah berpecah kepada Pakistan dan juga Bangladesh. Okey. Iaitu Pakistan itu asalnya daripada India dan Bangladesh juga asalnya daripada India. Dan kemasukan Islam telah membangunkan negara India ke arah kemajuan, peradaban yang tinggi serta kehidupan yang lebih teratur dan juga lebih baik. Okay, kita lihat pula kepada aspek sosial di mana Islam terlebih dahulu dianuti oleh golongan kasta rendah iaitu seperti Sudra dan Islam telah mengangkat harga diri. Baik, untuk kaum wanita, kaum wanita Hindu yang masuk Islam diberi hak sebagai wanita yang bebas dan juga terhormat. Wanita yang bebas dan juga terhormat. Dan sebelumnya, wanita yang kematian suami tak berhak hidup, mereka harus
membakar diri bersama dengan mayat suaminya yang disebut sebagai suti. Dan Islam memberi hak pusaka dan lain-lain lagi. Dan Islam mengiktiraf perkahwinan merentas kasta. Kalau awalnya tak boleh, kan kita ada kasta, okay. Asalnya tak boleh untuk cross ataupun kahwin berlainan kasta. Tapi bila datangnya Islam, dibenarkan untuk merentas kasta. Dan Islam juga memberikan hak kaum Hindu dalam beragama, dan Islam menghapuskan sistem penghambaan, tahrir raqabah. Okey. Dan dari sudut ekonomi, kaki tangan kerajaan diberikan gaji, contohnya seperti tentera dapat gaji, mendirikan tempat tumpuan ekonomi seperti kilang-kilang, hubungan dagang yang berkembang, ekspor dan import dengan Asia Barat, Eropah, Asia Tenggara, China terutamanya semasa Mughal, dan ekspor hasil tenun ke Eropah, Afrika, Arab dan Asia Tenggara pada zaman Mughal. Jalaluddin Khilji, pemerintahan kerajaan Khilji dan Qiyaduddin dari kerajaan Tughluk telah melakukan beberapa perkara. Antaranya tetapkan harga barang, reformasi kutipan cukai, gandum dihantar dan disimpan di Delhi, membangunkan tanah terbiar iaitu dengan reformasi tanah, mengadakan dasar kewangan dengan mengambil sistem kewangan Cina dan juga Parsi. Apa lagi yang diperkenalkan adalah sistem zakat, jizyah adalah cukai tanah, kan, dan juga kharaj, satu sistem cukai juga. Kemudian memajukan pertanian dengan membina empangan yang besar, seperti yang dilakukan oleh Shah Jahan, iaitu pemerintahan Mughal. Di sudut intelektual, Islam telah mencorakkan pola pemikiran bangsa India yang sebelum ini jauh daripada peradaban dan tamadun yang dapat dibanggakan. Ilmu Islam telah berkembang di tanah India dengan subur, lahirnya ulama-ulama bertaraf antarabangsa, contohnya Imam Ahmad, Syekh Waliullah Al-Dahlawi dalam bidang ilmu hadis, dan Imam Ahmad ini antara tokoh yang besar di peringkat antarabangsa. Pembinaan institusi intelektual sama seperti tamadun Melayu, di mana wujudnya madrasah, sekolah, kolej, universiti, hospital dan juga masjid. Jadi pendidikan ini dijalankan dalam dua bidang. Bidang yang dijalankan dalam dua keadaan, iaitu formal dan juga tidak formal. Dengan adanya aktiviti penulisan dalam bidang sejarah. Lagi perkembangan bidang astronomi, di mana peminjaman terma astronomi ini datangnya daripada Parsi, dan berlakunya pengiraan longitud dan juga latitud bumi. Bumi, latitud, longitud, dan juga latitud. Nak kira apa? Nak kira dari sudut ukur lilit bumi. Dan juga pengiraan kalender juga telah berlaku. Aktiviti penterjemahan menterjemahkan karya Hindu ke dalam bahasa Parsi seperti Mahabharata dan juga Ramayana. Terjemahan karya Parsi ke dalam bahasa Hindi dan berlaku dengan pesat di zaman Akbar. Muncul gerakan Islam, iaitu dua gerakan Islam yang sangat ketara di peringkat antarabangsa, iaitu Jemaah Islamiyah dan juga gerakan Tabligh. Gerakan Tabligh. Dan gerakan yang mewarnai kebangkitan Islam di bumi India dan antarabangsa sampai ke hari ini adalah gerakan Jemaah Islamiyah ataupun Tabligh ni. Tabligh seluruh dunia sekarang ni, dan setiap tahun mereka ada perhimpunan di India. Dan bahasa kesusastraan, di mana muncul satu lagi bahasa baru, iaitu bahasa Urdu. Urdu ini adalah campuran Arab, Parsi dan juga Turki. Antara penulisan dalam bidang sejarah, kesusastraan zaman Shah Jahan dan juga Mughal, kesusastraan Parsi dan juga India berkembang semasa pemerintahan Mughal. Dari aspek seni bina, Turki Islam di zaman Kesultanan Delhi pengaruhnya, Parsi Islam di zaman Mughal
dan seni bina yang mempunyai mutu yang tinggi seperti binaan masjid. Binaan masjid, Masjid Mutiara dengan binaan berlapis mutiara dibina semasa Shah Jahan zamannya, dan Masjid Raya Delhi pada zaman Shah Jahan. Kemudian dibina juga binaan makam seperti di Taj Mahal di Agra, binaan makam oleh Shah Jahan ini. Binaan istana juga seperti Istana Fatehpur, Fatehpur Sikri semasa Akbar, dan juga Istana Lahore semasa Shah Jahan. Dari sudut kesenian, wujud pengaruh Parsi, alat muzik sitar, gabungan Vinay India Selatan dan juga tanbura Parsi. Kemudian tarian Kathak menggunakan pakaian Parsi dengan tema Hindu dan Turki Islam di zaman Kesultanan Delhi. Pasti Islam juga daripada zaman Mughal ini. Interaksi tamadun India dan juga tamadun lain, pengaruh tamadun India di Asia Tenggara meliputi tanah Melayu seperti di Malaysia, Indonesia, Brunei dan juga Thailand. Juga melibatkan Myanmar, Bengal, China, Kalimantan dan juga Sumatera. Dan faktor perkembangan di Asia Tenggara ini yang mana mereka ingin mencari kekayaan di Asia dan juga Rom. Penyebaran agama Buddha seperti seperti agama Buddha dan juga Brahmanisme. Penaklukan empayar seperti Salendra di Sumatera dan juga Kedah. Kita nampak unsur-unsur Hindu ini ada ataupun tamadun India ini ada. Aktiviti pelayaran dan juga adanya kisah pedangan Sanudasa, aktiviti perdagangan di Takwapa, Labu Tua dan juga Sumatera. Baik, bentuk hubungannya di Asia Tenggara, hubungan melalui jalan laut, pelayaran putera-putera diraja India. Dan seterusnya, berlakunya perkahwinan dengan rakyat tempatan. Ini yang menyebabkan tamadun India dan juga tamadun lain ini adanya interaksi. Bila berlakunya perkahwinan, lepas tu bila berlakunya jajahan takluk yang dikuasai, yang dilakukan oleh Rajendra Chola yang menguasai Kedah dan juga Sumatera. Berlakunya juga pelayaran dan juga perdagangan. Dan ini menyebabkan adanya pelabuhan Tamralipti, Poduki, Bru Kaca dan juga Supara. Dan kesan daripada interaksi tersebut, berlakunya perkembangan di Asia Tenggara seperti agama, di mana penyebaran agama Hindu, Buddha yang asalnya daripada India, dan wujud rumah ibadat seperti kuil, candi, contohnya di Bali, Indonesia, Lembah Bujang di Kedah dan juga di Sumatera. Dari sudut budaya pula, pengaruh budaya dan juga tradisi Melayu di penggunaan Seri Paduka Baginda menggunakan warna kuning dan adanya upacara kematian untuk penghormatan kepada si mati. Baik, dari sudut kesenian, elemen yang wujud adalah elemen spiritual Hindu, wayang kulit, tarian kuda kepang, seni ukir, seni bina dan juga seni mempertahankan diri. Dari aspek bahasa pula, pengaruh Hindu dalam bahasa Sanskrit. Contohnya, adanya perkataan budi, budaya, warna, pengaruh daripada epik Ramayana dan juga Mahabharata, hikayat Sang Boma, hikayat Seri Rama. Dan kesimpulan yang kita boleh sebut di sini adalah bab ini memperkenalkan tamadun India dalam pelbagai tahap termasuk perkembangan Islam. Dan tamadun India bermula dengan peradaban Mohenjo-daro dan juga Harappa, diikuti kedatangan Islam dan kemudian Barat. Jadinya unsur kepercayaan tamadun India berpusat pada karya Veda dan mazmur-mazmur. Jadinya adanya penggabungan unsur-unsur alam semula jadi dan cabaran kontemporari dalam tamadun India berpaksikan nasionalisme dan juga pemodenan oleh Barat, yang mana secara tak langsung memberikan pengaruh dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan juga keagamaan. Tamadun India antara tamadun manusia yang terhebat dengan memberi impak kepada tamadun India. Dan setakat itu saja untuk bab bagi tamadun India ini. Mudah-mudahan kita mendapat sesuatu yang bermanfaat berkaitan dengan tamadun India ini dan bertemu lagi
untuk bab yang ke-50 selepas daripada tamatnya video ini. Sekian sahaja daripada saya, semoga mendapat sesuatu yang manfaat. Terima kasih. Okey, dan jumpa lagi. Salam hormat.